Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa ammalihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Zalzalah bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat yang ke-8 yang bermaksud apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, maka bumi akan mengeluarkan bebanan-bebanan berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya kerana sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya lihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasan-balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal kejahatan walaupun seberat zarah sekalipun, nescaya dia akan melihatkan balasan-balasannya. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadisnya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, belum sempat dua kaki seorang hamba bergerak di waktu dibangkitkan di hari kiamat sehingga akan ditanyakan kepada mereka tentang 4 perkara mengenai umurnya, akan bagaimana ia menghabiskan untuk apa, mengenai ilmunya, bagaimana ia telah perbuat dengan ilmunya, mengenai hartanya, daripada mana ia perolehi, dan untuk apa mereka belanjakan, dan mengenai jasadnya, bagaimana ia membinasakannya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ruang dan peluang untuk menumpang hidup lagi di atas muka bumi miliknya, dan diberi kepada kita nikmat iman dan Islam, diberikan kepada kita kesihatan, dapat kita melangkah menuju ke masjid-masjid mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu
berapa lama lagi usia kita yang masih tertinggal. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Semuanya berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya baru satu hari, satu masa kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu alhamdulillah dengan kehidupan ini kita dapat mempergunakan, memanfaatkan usia kita yang masih tersisa ini. Yang disebutkan tentang 5 perkara menjadi rahsia. Tidak siapa pun di kalangan kita yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kiamat. Bilakah masanya akan berlaku kiamat? Semua kita tidak mengetahui. Cuma diperjelaskan kepada kita tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Kita tak tahu apa hikmahnya Allah Ta'ala merahsiakan hari kiamat itu. Yang kedua, apakah yang akan berlaku pada hari esok? Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok, ataupun 1 jam, 2 jam akan datang pun kita tak tahu. Ceteknya pengetahuan kita tak tahu apa yang berlaku beberapa ketika di hadapan. Yang ketiga, tidak ada seorang pun tahu bilakah masa hujan akan turun. Hujan ini bila masa akan turun menjadi rahsia Allah. Kadang-kadang kita ingat hujan, rupanya tak hujan. Yang keempat, tidak ada seorang pun tahu bayi yang ada dalam kandungan, sama ada lelaki ataupun perempuan, hanya ada dalam pengetahuan Allah. Dan yang akhir sekali, tidak ada seorang pun mengetahui bila dan di mana dia akan dimatikan. Kita tak tahu di mana dan bila kita akan dimatikan. Tanggungjawab kita ialah kita mengisi setiap ruang masa kita ini dengan amal-amal kebaikan terus menerus sampai ke akhir kehidupan kita itu tadi. Untuk itu alhamdulillah, seperti mana saya mulakan kuliah dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran tempoh hari pada minggu lepas. Khutbah Jumaat menceritakan tentang suasana hari kiamat yang jarang-jarang diperkatakan kepada kita. Jarang-jarang oleh kerana kesibukan kita dengan urusan-urusan dunia kita ini, kadang-kadang kita terlupa suatu hari yang amat besar. Amma yatasa'alun anin naba'il ladzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Allah kata, dah sampai tak kepada kamu berita, perkhabaran tentang ghasyiyah, hari kiamat ini tadi. Pasal kita banyak sangat dengar berita-berita yang lain. Kadang-kadang berita yang belum tentu berlaku pada kita ni, kita duduk memikir. Berita yang mesti akan berlaku kepada kita, kita jarang fikir. Kematian kita, suatu hari kita pasti akan mati. Covid boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Tapi kematian satu perkara yang pasti berlaku, kata Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Yang pertama. Yang kedua, syurga dan neraka adalah satu perkara yang pasti akan berlaku. Sama ada kita masuk syurga ataupun kita dipelanting masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi ini kita merenung satu berita besar. Bukan berita pilihan raya, bukan berita ayam naik harga, bukan berita tepung naik harga, tapi berita yang jauh lebih besar daripada itu, iaitu berita berkaitan dengan hari kiamat itu sendiri. Apa kata Allah dalam surah Al-Zalzalah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang, kata Allah, dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, maka bumi mengeluarkan bebanan-bebanan berat yang dikandungnya. Hari ini kalau manusia ni kita tengok,
Manusia ni mati, dia masuk dalam tanah. Segala apa sahaja dia masuk air ni, diserap masuk dalam tanah. Apa-apa pun pokok-pokok dia mati, dihancur, diserap dalam tanah. Dan manusia pun binatang-binatang mati, dimasuk dalam tanah. Maka kata Allah, bila bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, maka dia mengeluarkan bebanan dia. Kalau kita manusia ni digoncang, maka yang ada dalam perut kita ni terkeluar. Pada saat itu, faqala al-insanu ma laha. Manusia berkata kepada bumi, apa yang mengapa bumi ini jadi begini? Tiba-tiba sahaja bumi ini jadi begini. Lalu Allah kata bumi menceritakan pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Sampai satu ketika Rasulullah berkata kepada dari satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah telah membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang maksudnya pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Lalu baginda bertanya kepada sahabat yang ada, apakah kamu tahu berita-berita yang dikeluarkan oleh bumi ini? Kata Rasulullah, kamu tahu tak berita-berita yang disampaikan oleh bumi ini? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sebab cerita tentang kiamat ni tuan-tuan, kita hanya dapat tahu melalui hadis Nabi dan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka baginda berkata berita yang dikeluarkan oleh bumi itu ialah penyaksian di atas setiap hamba laki-laki dan perempuan dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, kata Rasulullah. Tahu tak kamu, kata Allah, berita yang akan dikhabarkan oleh bumi ini? Maka sahabat kata, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi, dia kata bumi itu telah menyaksikan di atas setiap hamba-hamba lelaki dan perempuan dengan amalan yang mereka lakukan di permukaan, dengan kata ia telah berbuat amalan sekian, sekian dan sekian pada hari sekian. Tegas bagi ini, inilah berita yang dikeluarkan oleh bumi itu tadi. Maka bumi akan menceritakan tentang apa yang manusia yang kita lakukan di atas muka bumi dalam tempoh usia kita mungkin 60 tahun, 70 tahun, maka bumi akan ceritakan. Tempoh hari saya ada jumpa seorang yang dia menguruskan jenazah minggu lepas. Dia kata malam tu, hari itu diuruskan sekitar 12 kematian. Tapi ada satu kematian itu dia kata dah mati 10 hari. Isterinya tak ada rumah, suaminya duduk meninggal. Bila meninggal dah 10 hari baru tahu, barulah dimandikan jenazah tu. Kabarnya tak jauh daripada tempat tuan-tuan ni. Kabarnya lah, perkabaran tu. Tempoh hari ada satu dia kata dekat Jeram. Bila mati, maka dekat rumah tu ada duit 100,000 lebih. Rumah papan dekat dinding. Duit-duit tu tampal dinding, dekat dinding, dekat bawah celah sana celah 100,000 lebih. Itulah kehidupan manusia, kebenarannya. Al-Quran menceritakan bahawa manusia ni bila mati, dia akan tinggalkan segala apa yang dimiliki. Jadi saya bertanya kepada dia, bagaimana cara mandikan jenazah yang dah mati sekitar 10 hari? Sebab kalau 3 hari, 4 hari ni perut kita ni akan pecah, maka keluar ulat, segala bentuk ulat tu yang melompat-lompat tu keluar daripada perut. Kalau 10 hari ikan mati 10 hari, tuan-tuan tengok apa jadi dia. Habis dah banyak. Dia kata dia kalau curah, isi itu tanggal. Lepas tu saya tanya dia macam mana cara nak mandikan dia. Sebab saya pernah bertemu dengan mayat yang meninggal sekitar 4 hari, 5 hari. Tak boleh masuk. Masuk tu dia lekat. Dia kata kalau kita mandikan ni Ustaz, maka lepas kita mandikan jenazah ni, misai ni kena potong. Bulu-bulu hidung ni pun kita kena
potong yang hujung-hujung ni. Saya kata kenapa? Sebab bau busuk mayat tu dia lekat. Dia lekat macam kita makan sesuatu benda kan, dia melekat, bau tu tak hilang. Jadi bau mayat tu pun lekat. Maka bagaimana cara nak mandikan? Dia kata kalau macam tu keadaan, macam mana orang nak menghadap nak mandikan? Dia kata kita ambil belacan, sapu kat hidung ni. Tapi dia kata sebenarnya bau belacan ni tak boleh hilang, tak boleh kalahkan bau mayatnya manusia ni. Lepas tu saya kata macam mana cara dia? Dia kata cara ni Ustaz, kita bila buka je zip mayat tu, buka saja terbuka, maka kita kena sedut bau tu sampai kenyang. Mana buka tu sampai kenyang, tahan sekejap, baru lepaskan, barulah kita boleh mandikan jenazah. 10 hari, tuan-tuan bayangkan macam mana. Jadi saya tidak mengingatkan tu, tuan-tuan, saya ingat bila Allah kata inna jahannama kanat mirsada litagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Dalam surah Naba ayat 21, Allah kata neraka Jahannam ni telah tersedia, akan menjadi tempat kepada orang yang menderhaka. Mereka akan tinggal berkurun-kurun, berabad-abad lamanya. Maka kata Allah, dalam neraka tu mereka tak akan rasa sejuk. Tak ada sejuk. Dalam neraka tu tidak akan ada dingin. Dan tidak ada minuman bagi mereka, melainkan hamimau wa ghassaqa. Kalau tumbuh-tumbuhan, Quran kata buah zakum. Buah zakum ni jenis pokok yang berduri. Kalau tempat panas ni biasanya tumbuh pokoknya biasanya berduri, kaktus berduri. Sawit, apa sawit tak adalah. Apa tadi, korma, cuba tengok pelepah korma tu, berduri tadi kan. Itu jenis-jenis pokok yang timbul dekat tempat yang panas. Jadi buah zakum tu begitu, berduri, buah yang berduri. Kalau potik durian tu kita makan masuk perut ni macam mana agaknya. Bayangkan dia kata hamima wa ghassaqa, air yang panas mendidih, menggelegak. Bagaimana air mendidih tuan? Saya pernah sekali minum sup, bau mendidih, sup kambing. Lapar sangat, cedok, bismillahirrahmanirrahim, masuk mulut. Rupanya baru mendidih sup tu. Seminggu melecur kulit tadi. Kebas rasa lidah, itu baru kuah sup yang panas. Bila dikatakan hamima wa ghassaqa, itu yang panas seperti tempamka tembaga yang sedang cair mendidih. Ghassaqa ni pula tuan-tuan, air bangkai manusia yang hitam busuk tu, bonyok tu, daging dia tu bonyok busuk tu, air dana tu meleleh, air bangkai tu, air tu yang menjadi minuman ahli neraka Allah. Bukan kita nak minum, kita nak letak kat hidung ni pun tuan-tuan dah tak tertahan. Tapi Allah kata itulah minuman yang akan diminum oleh ahli-ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cakap saya, ini cakap Al-Quran. Sebab tu kita ni tengah berusaha sungguh-sungguh tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ni semua lepas daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi mutakhir hari ini dengan kesibukan kita menjalani hidup di dunia ni, manusia ni banyak yang terleka, terlupa bahawa adanya satu hari yang dinamakan hari kiamat, hari yang besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, tentang berita besar tu. Manusia lupakan tadi. Cuba bayangkan bagaimana kita nak minum daging air bangkai yang meleleh busuk tadi, nak minum macam mana? Tak tahan bau dia.
Maka dalam hadis ni dia kata, belum sempat dua kaki seorang hamba Allah bergerak di hari kiamat besok, bila dibangkitkan, maka akan ditanya kepada dia tadi tentang 4 benda. Satu, mengenai umurnya. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Untuk apa dia gunakan, dihabiskan umur dia. Sekarang ni mutakhir yang meninggal, kalau tuan-tuan tengok, yang banyak meninggal orang muda. Orang muda banyak meninggal. Semalam ada lagi dekat 3 orang sekali, 2 orang sekali meninggal. Umurnya bagaimana dia menghabiskan umur dia tadi. 60 tahun tu macam mana kita mengisi usia kita ni 60 tahun. Yang kedua, mengenai ilmunya. Yang ni untuk saya lah agaknya, tuan. Ilmunya bagaimana dia belajar dan bagaimana dia buat dengan ilmu dia. Dia amal tak? Kita berada dalam suasana nak menyambut Hari Raya Korban. Maka saya galakkan tuan-tuan semua buat. Jangan tanya lebih dia apa ustaz, faedah dia apa ustaz. Kita ambillah sikap yang dibawa oleh isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bila disuruh sembelih korban anak dia, bayangkan tak ada anak, tiba-tiba disuruh dapat anak, maka disuruh berpisah. Nabi Ibrahim tinggalkan anak yang masih bayi dengan isteri dia. Isteri dia tanya, ini perintah Allah ke ataupun daripada pemikiranmu? Maka kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Dia tak tanya, kau nak bagi aku makan apa? Nak minum apa ni letak ni? Buang ke padang pasir. Cuba tuan-tuan bayangkan kita bawa laki kita naik Gunung Ledang. Ini pun laki kita kata, malam aku tidur mimpi Allah suruh tinggalkan kamu dekat Gunung Ledang. Agak-agak bini kita cakap apa? Tapi Nabi Maryam dia tak cakap apa. Dia tak kata kalau inilah Maryam pula. Dia tak kata apa. Kalau ini perintah Allah, barang tentu dia mesti ada kebaikan dia. Sembelih anak. Kita hari ni sembelih lembu. Bayangkan dia sembelih anak ni, saya ingat habis kita anak lelaki kena sembelih. Tapi sembelih tak agak-agaknya. Kalau dia kata suruh sembelih anak. Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia tadi. Bagaimana anak yang dah ada berpisah, 20 tahun tak jumpa, dah jumpa suruh sembelih. Tapi itu perintah Allah dia buat. Maka Allah suka, Allah gantikan dengan seekor lembu kan. Sampai pada kita ni suruh sembelih lembu. Mahal ustaz. Lembu sekarang berapa? 6,000, 7,000, 8,000. Semua orang kita ni mengongot. Tapi pada untuk urusan dunia, kadang-kadang dia tak ambil kisah. Kan? Saya tanya orang, satu bahagian berapa? 800. Ada yang 900. Masjid ni tak tahu berapa. Tak tahu. 800 hingga 900. Mahal ni ustaz. Dah memang lembu mahal, tuan-tuan. Lembu pun memang mahal. Makanan kambing tu daripada 30 dah jadi 72 sekarang. Jadi lembu pun dah jadi mahal. Saya ingat dulu semalam saya tanya ada orang jual siput. Dulu siput 40 sen. Siput sedut tu 40 sen. Sekarang siput sedut RM18 sekilo. Durian dulu RM2, RM3. Sekarang durian RM18 sekilo, durian kampung. Kan? Jadi pelik orang kita ni kadang-kadang dalam bab amal kepada Allah, dia berkira-kira. Kadang-kadang orang isap rokok ni kita tengok, tak maaf lah, yang sini semua tak isap rokok ni, saya tahu. Rokok ni sekotak ada RM10 tak? 18. Kita ambil RM10 lah satu kotak. Kalau satu hari 2 kotak bermakna RM20. Kali sebulan bermakna 600. Kali 10 bulan 6,000 untuk. Sedangkan harta tu besok kena tanya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Sebab itu dalam hidup kita ni ada pengorbanan yang dinamakan pengorbanan yang sia-sia, ada pengorbanan yang ada manfaat. Kita pergi ke masjid, pergi ke surau ni, tenaga kita habis, harta kita habis, masa kita habis, tapi insya-Allah kita dapat pahala besok pada hari akhirat. Tapi ada juga pengorbanan kita ni yang sia-sia, tidak mendapat manfaat pada hari akhirat. Di antaranya orang bazirkan harta pada benda yang bukan diizinkan oleh Allah Taala, kan? Yang ketiga akan ditanya bagaimana mengenai hartanya, dari mana dia dapat, dekat mana dia dapat harta tu, dekat mana pula dia belanjakan harta tadi, harta yang dia dapat tadi dia belanjakan dekat mana. Dan akhir sekali mengenai jasad dia, batang tubuh kita ni, bagaimana dia membinasakan, dia gunakan batang tubuh yang Allah Ta'ala bagi tadi, bagaimana dia gunakan tadi. Pada 4 perkara itu akan ditanya, akan disoal nanti pada hari akhirat. Itu jaga-jaga pesanan daripada, bukan daripada saya tadi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab yang bertajuk Iman, Hakikat, Rukun dan Pembatalnya. Kitab ni dia agak tebal, tapi tak banyak tempat saya gunakan, baru 2 tempat. 2 tempat, 3 tempat sahaja, insya-Allah. Insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita, kuliah kita pada muka surat yang ke-6. Betul. 10. Betul. 10. Muka surat yang 10 masih lagi perkara berkaitan dengan malaikat itu sendiri. Firman Allah Ta'ala, "Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Maka mereka, yakni malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, bertasbih kepadanya malam dan siang dalam keadaan mereka tidak jemu. Allah SWT menempatkan mereka sebagai hamba-hamba yang sangat mulia, lagi sangat berbakti. Para malaikat ini dia bertasbih memuji kepada Allah. Semalam dalam kuliah saya di Melaka, masih juga berkaitan pada muka surat 116 daripada kitab Akidah Ahli Sunnah wa Jamaah. Dia pun menceritakan tentang malaikat itu sendiri. Malaikat ni dia bertasbih dan sentiasa memuji kepada Allah. Sebab malaikat ini dia tidak ada nafsu, dia taat ke perintah-perintah Allah. Kita ni ada nafsu. Sebab itu Allah jadikan kita ni manusia. Kadang-kadang manusia ni mulia, lebih mulia daripada para malaikat. Dalam suasana dia diuji dengan keinginan hawa nafsu, dengan kehendak-kehendak yang banyak, tapi dia masih lagi boleh taat kepada Allah. Berbanding dengan para malaikat, dia tidak ada nafsu. Nafsu syahwat tak ada, nafsu tak ada, nafsu nak makan, nafsu makan tak ada. Sebab itu dia boleh taat. Kita ni ada macam-macam ujian. Nafsu nak tidur, nafsu nak makan, nafsu nak berjalan, nafsu nak beribadat, macam-macam ni kita nak lawannya. Akhirnya siapa yang dapat ibadat, dia boleh tunduk dalam keadaan diuji, maknanya dia ini hebat. Dalam keadaan diuji. Pada malaikat tak ada nafsu tadi. Nak berkahwin, nak makan, nak minum, tak ada. Tak macam kita. Kita ada. Tetapi kadang-kadang manusia ini Allah kata dia lebih teruk daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall, macam binatang kata Allah. Surah Al-A'raf 179 kata silap saya. Mereka ni macam binatang kata Allah, malah mereka ni lebih teruk daripada binatang itu sendiri. Maka mereka menetap di sisi Tuhan, bertasbih kepadanya malam dan siang dalam keadaan mereka tidak jemu. Allah SWT menempatkan mereka sebagai hamba yang sangat mulia, lagi sangat berbakti. Firman Allah, bi'aidin safarah kiramin bararah. Jadi tangannya, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Maksudnya mereka berakhlak dengan akhlak yang amat baik, dan amal perbuatan mereka semuanya baik, sehingga Allah SWT membandingkan orang-orang yang beramal dengan Al-Quran seperti mereka.
Allah Ta'ala membandingkan orang-orang yang beramal dengan ajaran Quran seperti mana para malaikat tingginya tahap melaksanakan. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kisah Nabi Ibrahim, dia tunggu titah perintah Nabi-Nabi, perintah-perintah dari Allah. Sampai kepada kita ni, dia tak ada dah perintah-perintah baru. Yang ada dalam Quran tu aja tuan. Mahyang 5 kali sehari semalam, puasa bulan Ramadan, haji seumur hidup sekali, zakat setahun sekali. Tak ada tambah-tambah lagi, tak ada lagi dah. Perintah-perintah baru tak ada lagi dah. Kita cuma melaksanakan sahaja. Syariat-syariat yang diperintahkan tadi berdasarkan Quran, maka kita buat. Ni besok sampai bulan haji, maka kita menunaikan padu haji. Kita tak boleh buat tuan-tuan pada bulan, kita nak buat pada bulan apa tadi, Muharram ke, tak boleh. Tunggu orang dah balik semua baru kita buat. Bila nak pergi? Saya besok kita pergi bulan Muharram lah besok. Kenapa? Bulan Muharram tak ramai orang. Tak boleh. Dia mesti beli pada bulan yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Kita tak boleh ubah dan kita tak boleh pindah sesuka hati kita tadi. Itu kena faham. Habis Ustaz, kita dah tak ada perintah baru. Kita hanya melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tadi. Maka mereka berakhlak sama dengan seperti sabda Nabi. Orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir membacanya bersama-sama malaikat yang mulia. Nampak? Tahap dia. Dan berbakti. Dan orang yang membaca dalam keadaan payah, baginya 2 pahala. Dia dapat darjat tu, Allah bandingkan dia sebegitu. Seperti darjat mereka. Tetapi kalau dia hina, dia langgar perintah Allah, dia hina, lebih teruk daripada binatang. Kita dengar semalam dalam berita, budak umur 16 tahun beranak. Kan? Budak umur 16 tahun beranak. Dibuat kerja tak senonoh oleh mak rempit apa tuan. Hari ni, mutakhir hari ni. Kan? Kemudian kemampuan mereka, di antara Allah SWT mengurniakan kepada mereka itu boleh menukar rupa yang lain daripada asal kejadian mereka. Lebihnya malaikat ini dia boleh bertukar. Rupa dia boleh bertukar. Dia boleh menjadi manusia. Seperti mana dia kata, di antara seperti yang dinyatakan dalam Quran, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbika li ahaba laki ghulaman dhaqiyya qalat anna yakunu li ghulama wa lam yamsasni bashar wa lam aku bighawiyya qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyinu wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam yang tersebut dalam Al-Quran ketika dia menjauhkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka dia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami, yakni Jibril, kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka jangan kamu mengganggu aku jika kamu seorang yang bertakwa. Dia, yakni Jibril, berkata, sungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu untuk memberi kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak lelaki, sedangkan seorang manusia pun tidak pernah menyentuhku dan aku bukan pula seorang penzina. Jibril berkata, demikian Tuhanmu berfirman, hal ini adalah mudah bagiku supaya kami jadikannya sebagai suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami
dan hal ini adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Dalam keadaan Maryam mengasingkan diri daripada kaum keluarganya, tak campur dengan orang, tidak bercampur dengan orang langsung. Tiba-tiba didasarkan tabir untuk tidak dilihat oleh sesiapa pun kerana dia tekun beribadah kepada Allah. Didatangkan kepadanya malaikat menyerupakan dengan rupa seorang lelaki. Lalu kata Maryam, siapa kamu ni? Datang, jangan ganggu aku ni. Jangan ganggu. Lalu kata malaikat, aku datang ni nak beritahu kepada kamu bahawa kamu akan mendapat seorang anak lelaki. Kata Maryam, bagaimana aku dapat anak lelaki sedangkan aku tak pernah disentuh oleh mana-mana pihak? Yang inilah orang kita banyak buat alasan. Kalau Maryam boleh mengandung, tak ada bapa, boleh mengandung, kata dia, maka kita hari ni tak mustahil. Itu yang kita nak. Dia samakan diri dia dengan Maryam. Itu keadaan yang hari ni setengah-tengah tepat. Zaman dulu saya ingat kalau mengandung, orang kata ini anak orang bunian. Maryam ini dia tidak disentuh oleh sesiapa, tapi malaikat kata kau akan mengandung. Ini yang kehebatan Allah Ta'ala kata, demikian Tuhanmu, ini adalah mudah bagiku supaya kamu jadikannya sebagai satu tanda kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi kata Allah, maka jadilah, dan sebagai rahmat dari kami, kata Allah. Dan hal ini adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Di antaranya ialah malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam cerita, antaranya juga ialah disebut dalam hadis Nabi yang agak panjang. Dia kata dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya ada 3 orang di kalangan Bani Israel, iaitu seorang yang sopak, seorang yang buta, dan seorang yang botak, dan seorang yang buta. Allah hendak menguji mereka, lalu diutuskan malaikat yang berupa manusia. Maka dia pun datang bertemu dengan yang sopak. Seraya dia berkata, apakah yang paling kamu sukai? Jawapannya, warna yang cantik pada kulit yang cantik, dan hilang apa yang ada dijijik oleh manusia. Lalu malaikat itu menyapu dan menghilangkan daripadanya apa yang dijijikkan, jijik itlan. Dikurniakan kepadanya warna yang cantik dan kulit yang cantik. Lalu malaikat itu berkata, apakah harta yang paling awak suka? Jawabnya, unta. Lalu diberi kepadanya unta yang bunting, dan malaikat itu berkata, moga Allah memberkatimu pada unta ini. Selepas itu malaikat pun bertemu pula dengan orang yang botak seraya berkata, apa yang kamu sukai? Jawabnya, rambut yang cantik, dan hilang apa yang dikeji oleh manusia kepadaku. Lalu malaikat itu menyapu, hilanglah butaknya, dan dikurniakan kepadanya rambut yang cantik. Malaikat itu pula bertanya, apakah harta yang paling kamu suka? Jawabnya, lembu. Lalu diberi kepadanya lembu yang bunting, dan malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah memberkati untukmu pada lembu ini. Maka sesudah itu malaikat itu bertemu pula dengan orang yang buta, dan berkata kepadanya, apakah yang paling kamu sukai? Jawabnya, bahawa Allah mengembalikan kelihatanku, lalu aku melihat manusia. Maka malaikat itu pun menyapu, lalu Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya. Malaikat itu bertanya, apakah harta yang kamu sukai? Katanya, kambing. Lalu diberi kepadanya kambing yang beranak. Ternakan kedua membiak, dan ini membiak juga. Maka yang ini mempunyai lembah yang didiami unta, yang ini mempunyai lembah ternakan lembu, dan yang pula mempunyai lembah ternakan kambing. Telah beberapa lama malaikat itu datang bertemu pula dengan bekas si sopak, dan
dalam rupa dan keadaannya. Lalu berkata dia, saya seorang miskin telah terputus belanja dalam perjalanan. Tiada tempat untuk meminta pertolongan yang menyampaikan saya melainkan Allah. Kemudian kepada Tuhan, saya minta kepada Tuhan demi Tuhan yang telah mengurniakan kepada Tuhan warna yang cantik dan kulit yang cantik dan harta yang... Saya meminta unta yang dapat menyampaikan saya dalam perjalanan. Lalu dia berkata, keperluan saya amat banyak, tidak ada yang lebih untuk diberikan kepadamu. Nampak? Bakhil, kedekut, tai hidung masin. Unta banyak, dulu tak ada. Ni kisah yang panjang. Kisah malaikat dalam kisah Bani Israel menemui 3 orang. Satu sakit sopak, satu lagi buta, dan satu lagi botak. Biasalah yang botak ni nakkan rambut, yang sopak dia nak kulit dia baik. Bila dah sopak, orang tak nak berkawan dengan dia. Bila botak pula, tak handsome lah muka. Jadi nak tumbuh rambut, dapat tumbuh rambut, jadilah. Yang satu lagi yang buta, nak lihat mata, boleh melihat supaya boleh buat begini. Maka Allah Ta'ala bagi malaikat sapukan mata ni celik, yang ni sapukan kepala dia tumbuh rambut, dibagikan binatang ternakan. Dah tenang hidup bertahun-tahun, dah mewah, dah kaya, maka diuji sekali lagi nak tengok perangai manusia ni. Rupanya perangai manusia tu memang begitu. Kadang-kadang lagi kaya, lagi kedekut. Tuan-tuan jangan ingat orang kaya ni mesti pemurah. Belum tentu. Kadang-kadang lagi kaya, lagi kedekut. Bukti dia siapa dia ustaz? Kita baca kisah Qarun. Zaman Nabi Musa. Harta dia sebegitu banyak, kedekut. Kan? Kita ni pun tuan-tuan, dalam nak keluarkan zakat ni pun tuan-tuan, kalau RM2, kita tak terasa. Contohlah tuan-tuan, kalau duit kita ada 40,000, maka zakatnya 1/40. 1,000 tak banyak. Tuan-tuan akan keluar, alah 1,000, banyak mana 1,000 aja. Tapi kalau tuan-tuan tangguh simpan duit tu lama, sampai jadi kata tuan-tuan 500 atau 400,000. Jadi 400,000 ni dah darab 1 bagi 40, berapa dah? 10,000. Banyak ni 10,000. Jangan buat main. Kalau beli motor Waisuku dapat 1. Dia dah mula sayang. Sama juga tuan-tuan, dia akan jadi bakhil ke begitu. Lagi banyak silap-silap raya, kita berlindung daripada sifat bakhil. Berdasarkan ayat 16, 17, 18 daripada surah Hadid, dia kata apa? Orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka dibagi kepadanya balasan pahala yang berlipat kali ganda. Itu ayat 18 gitu. Dalam ayat ke-24 daripada surah Hadid, Allah kata orang yang kedekut dan menyuruh orang lain kedekut. Satu bab lain lagi. Maka dia kata, bila dia uji pula, sekali lagi dia datang dalam keadaan dia susah. Malaikat ni menyerupakan diri seperti rupa manusia yang berjalan jauh. Dalam musafir dia susah. Maka dia berjumpalah dengan yang pertama. Dia minta berikan kepada dia seekor unta, jadilah nak berjalan jauh ni. Maka tidak ada yang lebih untuk diberi jawab. Yang kaya tadi, yang dah banyak, yang kepala botak tadi, yang sopak tadi, bila dah banyak dah tenakkan dia, minta seekor pun dia tak bagi. Maka malaikat itu pun berkata, saya rasa saya kenal awak ni. Saya rasa saya kenal awak ni. Awak ni bukanlah awak dahulu sopak dan dipandang kotor oleh orang dan pakil, lalu Allah mengurniakan kepada awak. Katanya, sungguhnya saya mempusakai harta ini dari ayah dan datuk saya. Malaikat itu berkata, jika kamu berbohong, maka Allah jadikan kamu seperti dahulu. Ingat, kalau kamu bohong, maka Allah jadikan kamu seperti dulu. Kan? Ingatlah dulu zaman-zaman, cuba tuan-tuan ingat kita duduk-duduk zaman-zaman kita ni susah.
Pernah tak tuan-tuan rasa zaman-zaman kita ni susah dulu? Kalau pernah rasa, orang bila dia senang, besok dia senang, dia ingat. Ada juga yang bila dah senang, dia lupa. Asal usul dia tu, dia lupa. Saya ingat dulu zaman saya sekolah dulu, duit sekolah 1 hari 5 sen. Tu pun sampai 15 hari bulan. Masuk 16 hari bulan, duit sekolah tak ada. Sekolah dekat Pek Songkat. Duduk dekat Saman Seri Terih itu belakang tu. Jalan kaki masuk kebun getah. 1 hari 5 sen duit sekolah. Mak pesan kalau lapar, jangan minta dengan orang. Arwah mak saya tu pesan, jangan minta dengan orang. Habis macam mana mak lapar, jilat tapak tangan. Orang tua-tua dulu jilat tapak tangan. Lapar ni minta teringin ada orang lain makan, jilat tapak tangan. Masa tu sekolah dekat Pek Songkat. Minum tu air paip sekolah tu. Bila haus tu air paip sekolah tu, buka air paip tu sampai kenyang. Sedawa tu. Zaman-zaman tu. Kasut sekolah ni pun kasut plastik tu. Bila pergi jalan, lap dekat atas rumput. Bersih, putih terus. Tapi kalau buka, naik pengsan bau. Kasut plastik tu. Kan? Ingat dulu. Pensel tu pun sambung. Sambung dengan buluh. Ikat zaman-zaman tu. Saya rasa. Zaman-zaman tu saya rasa. Kan? Punya susahnya. Kan? 5 sen duit sekolah. Macam mana? Tak ada duit ni tuan. Ambil biji sawit. Rebus. Taruh gula. Jual. 3 biji, 4 biji, 10 sen. 5 sen. Biji sawit tu. Sekarang budak zaman sekarang tak reti makan biji sawit. Zaman kita dulu biji sawit tu rebus, taruh gula, sira dengan gula, makan biji sawit. Kuning muka ni. Zaman tu punya kasut sekolah. Minta mak cakap lah. Masuk aja sekolah menengah, baju dah memang turun-temurun lah. Biasanya yang tua paling untung. Yang bawah ni dapat pakai kendia-kendia ni kan. Punya susah. Ambil tu dekat Jalan Ismail. Kalau tuan-tuan tengok dekat sudut Jalan Ismail tu ada satu surau. Surau dekat Jalan Ismail, dekat kedai ikan bakar tu. Ada satu tempat pokok kelapa. Orang kata tanah itu milik Abu Juling kabarnya. Sekarang ni ditanam kelapa. Dulu kat situ tempat pembuangan sampah. Kain sampah dan cari kasut. Cari kasut tu. Jumpa kasut jahit yang koyak tu, jahit pakai sebelah lain kasut tu. Masa tu susah je tuan. Jadi bila kita susah dia ingat balik dah tua ni, alhamdulillah dah kita sampai tua ni masih lagi ingat bahawa dulu kita susah. Bagaimana keadaan? Maka kita tak bazir harta, dah tak bazir harta, tak bukan-bukan kita. Saat tu tadi. Jadi orang ni pula dia lupa. Maka malaikat itu berkata, saya rasa dulu awak ni susah. Dia kata pula, tak, saya dapat daripada ayah dan datuk saya. Malaikat itu berkata, jika kamu bohong, maka Allah jadikan kamu seperti dulu. Malaikat itu pun datang menemui yang botak pula dan berupa dengan keadaannya tadi. Rupa botak. Dia datang, tadi orang tu botak, kali ini dia datang kepada orang botak ni dalam keadaan kepala dia botak. Lalu dia berkata kepadanya seperti yang dikatakan kepada si Sopak. Dan yang botak itu juga memberi jawapan yang sama. Malaikat itu pun pula berkata, jika kamu berbohong, Allah jadikan kamu seperti dahulu. Dan malaikat itu datang bertemu pula dengan si buta. Dengan rupa yang keadaan yang sama. Dia berkata, saya seorang yang miskin, musafir, putus belanja dalam perjalanan. Maka tiada menyampaikan saya melainkan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Tuhan. Saya meminta demi Tuhan yang telah mengembalikan penglihatan Tuhan, seekor kambing yang dapat menyampaikan saya dalam musafir ini. Maka dia pun berkata, sesungguhnya saya dahulu seorang yang buta, lalu dia mengembalikan pandangan saya. Maka silalah ambil mana yang awak mahu dan tinggallah yang patut ditinggalkan. Maka demi Allah, saya tidaklah memberatkan awak dengan apa yang awak ambil, kerana Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu pun berkata, peganglah
hartamu, maka sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah, maka sesungguhnya Allah meredai dan memberkati kedua-dua sahabatmu. Nampak tak? Dalam kisah ni tadi berbanding dengan si sopak dengan si botak, tapi yang buta ni dia ingat, ambillah, kau nak ambil, dulu aku pun susah. Jadi Allah kalau nak uji kita ni tuan, boleh kita dalam suasana hari ni Allah Ta'ala perintah kita buat ibadat korban. Kalau Allah nak ganti, dia kalau kita cerita musim sekarang ni, memang ke tengah kita cerita korban. Zaman sekarang ni tak ada orang kuliah nak ceritakan puasa. Tuan-tuan, kita puasa puasa Ramadan puasa Ramadan. Pun benarnya besar pahala puasa Ramadan. Agak-agak tuan-tuan cakap apa? Ustaz ni mabuk apa? Orang dah musim raya dah lepas Ramadan, dia cerita Ramadan. Sekarang ni yang mendatangnya ialah ibadat korban. Maka dengan sebab kita berkorban itu tuan-tuan, dia timbulkan keberkatan kepada harta kita. Kita keluar zakat dan sebagainya, insya-Allah dia mendatangkan keberkatan. Seperti mana tadi orang tadi, dia belanjakan balik hartanya pada jalan agama Allah, dia bertambah dan dia bertambah. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim menceritakan bahawa malaikat Jibril pun pernah bertemu dengan Rasulullah ketika bersama sahabatnya dengan merupakan diri seperti seorang lelaki. Ada juga bertemu dengan Nabi. Lalu dia tanya kepada Nabi berkaitan dengan iman dan Islam. Dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia melihat Rasulullah menambatkan kuda di Hayatul Al-Qalbi radhiyallahu lalu anha sambil bercakap. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu, itulah Jibril dengan mengirim salam kepadamu, dan banyak lagi hadis yang menceritakan tentang itu. Adanya malaikat yang boleh menyerupakan diri dia dengan rupa manusia tadi. Asalnya kita tahu dia daripada syaitan, tapi kelebihan dia boleh menyerupakan. Ada orang kita ni hari ni dia menyerupakan lelaki dengan perempuan. Kalau kita tengok, iya betul ni. Kalau tengok kan dalam setengah-tengah media sosial kan, kita tengok ini lelaki perempuan, itu dipindah. Kalau dah begitu orang boleh buat, maka Allah lebih berkuasa menjadikan malaikat ini bertukar. Malah kalau tuan-tuan tengok yang lain, cicak kobing. Cicak kobing ni dia bertukar. Kadang-kadang warnanya jadi warna merah, warna kuning, kadang-kadang jadi warna hijau. Betul tak betul? Agaknya best juga kita kalau bertukar-tukar. Orang tak kenal kita. Masuk aja masjid, kita tukar jadi hijau. Kan kita keluar jadi warna pink pula. Kan? Tapi kita tak boleh buat. Faham tak? Saja saya cerita kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk fikir macam mana Ustaz boleh bertukar. Kita tengok yang Allah Ta'ala tunjukkan hari ni pun banyak benda yang boleh bertukar-tukar. Macam saya kata tadi, cicak kobing dia boleh bertukar dan sebagainya. Maka apatah lagi kekuasaan Allah. Yang penting kita yakin dan kita percaya tadi tuan-tuan. Ada orang tanya kita, ada juga orang tanya, malaikat Israel ni kan, Jibril kan kerja dia apa Ustaz? Dia letak jawatan ke Ustaz? Ini persoalan-persoalan yang banyak ditimbulkan tuan-tuan. Akhirnya perangai itu akan menjadi seperti mana perangai golongan Bani Israel itu sendiri. Akhirnya kita menjadi rosak iman kita ni. Jadi kita berhenti dulu sampai situ. InsyaAllah panjang usia kita menyambung balik nanti perkara-perkara berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairal dzikir
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.